Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan kuliah kita. Okay, semula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita berkenaan dengan ideal flow. Pada kuliah yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan beberapa flow pattern, basic flow pattern, iaitu kita ada linear, so kita ada source, so kita ada sink dan kita ada vortex. Okay. So kemudian kita telah belajar gabungan ataupun combination di antara linear dan source yang akan menghasilkan kita nama half Rankine body. Half Rankine body. Okey. So kemudian pada hari ini kita akan melihat berkenaan dengan combination juga, tetapi yang melibatkan di antara source dengan sink, dan seterusnya kita akan melihat combination. Okey, hari ini kita tengok source dan sink. Kemudian kita akan melihat juga combination di antara tiga bahagian ini, linear, campur source dan campur sink. Okey, seterusnya kita akan melihat yang terakhir adalah linear, campur source, campur sink dan campur vortex. Okay. So saya harap pelajar telah mula faham berkenaan dengan perkara ini. Jadi kita boleh laju sedikit. So pertama kita kata sekiranya aliran source dan sink bertemu, mereka akan membentuk gambaran seperti ini. So maksudnya kalau kita ada source di sini, source akan mengeluarkan aliran seperti itu. Okay. Pada asalnya source mengeluarkan aliran dalam bentuk jejari. Okay. Tetapi oleh kerana sebelah dia ni ada sink, oleh itu sink akan menarik aliran tersebut. Oleh itu, diringkaskan cerita, saya harap pelajar dapat berimajinasi bahawa pattern yang terbentuk adalah seperti ini. Okay. Tetapi satu perkara yang saya harap pelajar faham, apabila sink dan source bertemu ataupun kita combinekan seperti ini, kita perlu faham bahawa kekuatan ataupun kita kata strength. Sebelum ni kita ada belajar tentang strength of source dan juga strength of sink. Okay, sekiranya mereka digabungkan dalam keadaan ini, kita beranggapan bahawa strength untuk source mestilah sama dengan strength untuk sink. Kerana kalau tidak sama, tentulah kita kata tarikan daripada sink tidak cukup kuat untuk memenuhi aliran masuk daripada source. Jadi dia mesti balance. So maksudnya kalau source boleh mengeluarkan 10 liter per second, sink pun akan sedut 10 liter per second. Okey. So kemudian pertama pelajar kena faham berkenaan dengan bentuk yang terhasil apabila sink dan source bertemu seperti ini. Kemudian kita perlu untuk mengira apakah stream function sekiranya sink dan source bertemu. Oleh itu, untuk memudahkan pengiraan, kita akan buat seperti ini. Kita anggap ada satu aliran daripada source bergerak dalam bentuk jejari, tetapi ia ditarik oleh sink dan akhirnya dia membelok seperti ini. Okay. Kemudian kita imagine bahawa kita ambil satu koordinat daripada mana-mana molekul yang berjalan di atas garisan ini, di atas streamline ini. So katakan kita mengambil satu point iaitu P. Okay. Kemudian kita cuba untuk memberi koordinat kepada P dengan cara kita menggabungkan kedua-dua garisan ini. Oleh itu kita dapat melukis di sini akan mempunyai theta 2 dan di sini akan mempunyai theta 1. Okay, kenapa kita perlu mewujudkan nilai theta? Kerana apabila kita membuat combination di antara stream function source dan stream function sink seperti ini, okay, kita perlu menulis psi untuk source m theta per 2 pi. Jadi kita nak tulis theta tu theta berapa. Jadi di sini kita melihat bahawa theta untuk source adalah theta 1. Jadi kita menulis m theta 1 2 pi. So kita tolakkan ataupun kita campur. Kemudian rumus untuk sink ada negatif. So kita menulis sebagai m theta 2 2 pi. So kita menggunakan theta 2 kerana
angle pada sink adalah theta 2. Seperti yang saya katakan bahawa strength untuk source dan sink mestilah sama. Okey, oleh itu kita boleh keluarkan nilai M di sini, kita factorizekan, so kita boleh menulis rumus akhir seperti ini. M per 2 pi theta 1 tolak theta 2. Okey, kemudian kita kata sekiranya sink dan source terpisah dengan satu jarak di sini, mereka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi maknanya tak kisahlah jarak ni panjang atau pendek, saya harap pelajar boleh melukis bentuk seperti ini. Okey, tetapi yang menjadi persoalannya, yang menariknya ialah apa akan terjadi sekiranya source dan sink di sini bergerak mendekati antara satu sama lain dan akhirnya akan duduk pada titik yang sama. Okey. So perkara ini kita akan bincangkan. Okey. Perkara ini kita kata akan menjadi seperti ini. Sekiranya sink dan source berada pada satu titik yang sama, kita akan beranggapan bahawa ada aliran keluar daripada titik tersebut tetapi akan disedut masuk ke dalam titik yang sama kerana aliran yang keluar akan mewakili source dan aliran yang masuk akan mewakili sink. Oleh itu, flow pattern yang terhasil ialah seperti ini. Dia akan berbentuk bulatan. So, yang di bawah pun akan berbentuk seperti ini. Okay. So, saya harap para pelajar boleh melukis stream pattern ataupun flow pattern apabila sink dan source bergabung dalam keadaan sink dan source ada distance, ada jarak di antaranya, dan dalam keadaan sink dan source berada pada satu titik yang sama. Okey, oleh kerana ia berada pada satu titik yang sama dan kalau kita lihat bahawa stream functionnya adalah hampir sama, cuma nilai negatif dan positif. Oleh itu, kita namakan perkara ini sebagai doublet. Okey. So maknanya dia double. Maksudnya kekuatan yang sama, maksudnya stream function yang sama, cuma negatif positif sahaja berbeza, berada pada satu titik yang sama. Okay, so pada peringkat ini saya harap pelajar boleh menulis streamline dengan baik. Maksudnya sekiranya sink dan source bertemu pada dua titik berbeza dan pada satu titik yang sama. Okay. So kemudian kita lihat sekiranya pertemuan tersebut ada dua jenis. Pertama, sama ada ia bergerak pada paksi X dan bertemu antara satu sama lain, atau ia bergerak pada paksi Y dan bertemu pada antara satu sama lain. So oleh itu kita kata kalau pada paksi Y ia akan menjadi seperti ini. Okay, so anak panah di sini sebenarnya boleh je kalau para pelajar ingin melukis seperti itu dengan beranggapan bahawa di sini source, di sini sink, mereka bertemu dan akhirnya arah tersebut menjadi seperti itu. Okey, sekiranya dalam keadaan doublet ini, sekiranya sink dan source bertemu, okey, kita mengatakan bahawa rumus ini kita kata kita kena modified sedikit. Kerana apa? Di dalam keadaan ini kita tidak ada dua nilai angle. Oleh itu kita kata nilai angle perlu menjadi satu sahaja. Kerana apa? Ia telah berada pada satu titik yang sama. Oleh itu, kita beranggapan bahawa theta 1 dan theta 2 sama dengan theta. Kerana apa? Mereka berkongsi pada titik yang sama. Okey, so kenapa dia berkongsi pada titik yang sama? Kita melihat kembali kepada koordinat ataupun titik P yang kita buat. Kita ada source di sini. Okay, so kemudian kita ada sink di sini dan ini titik P. So kita gabungkan di sini seperti yang asal dan kita ada theta 1 dan kita ada theta 2. Tetapi kita kata di dalam keadaan doublet, kita dapati bahawa titik sink akan bergerak dan titik source akan bergerak dan bertemu pada titik O, titik origin. Okay, oleh itu pada titik O di sini nilai theta kita kata telah menjadi satu nilai yang sama.
Okey. Itu satu. Satu perkara lagi yang pelajar perlu tahu ialah kita perlu membuat imaginasi line, imaginary line, iaitu kita anggaplah bahawa kita melukis satu garisan di sini mewakili garisan X dan kita panjangkan garisan ini dan kita lukis sambungannya di sini sebagai garisan Y. Okey, dan garisan X dan Y di sini akan mempunyai garis 90 darjah di sini. Okey. So jadi pertama saya harap pelajar faham bagaimana theta tersebut boleh bergabung dan menghasilkan theta yang sama. Kemudian kita kata kita buat satu imaginary line kerana kita ingin meneruskan pengiraan berdasarkan imaginary line tersebut. Okey, so kita kata di peringkat awal bila kita mergekan, kita combinekan source dan theta, kita menjadi m theta m per 2 pi theta 1 tolak theta 2. So oleh itu kita kata jika kita melihat gambar rajah ini, jika kita ada theta 1 di sini, kita ada theta 2 di sini, dan kalau ke atas ni kita kata kita boleh buat satu garisan lurus. Okey, kita mengatakan kalau theta 1 tu di sini, dia sama dengan theta di sini. Kalau theta 2 itu di sini, ia sama dengan theta di sini. Oleh itu, kalau kita lihat theta ataupun angle di sini adalah sebenarnya sama dengan theta 1 tolak theta 2. Okey. Oleh itu kita kata sekarang ni kita beranggapan bahawa theta 1 tolak theta 2 adalah sama dengan angle di sini. Okey. So jadi kita namakan angle di sini theta 1 tolak theta 2 sebagai alpha. Oleh itu kita boleh menulis psi combination di antara source dan sink sebagai m alpha per 2 pi. Okay, seterusnya kita kata kita cuba membuat satu rumusan berkenaan dengan alpha. Oleh itu daripada garisan imajinasi yang kita buat, maknanya garisan X dan Y di sini, kalau kita lihat ia akan menggunakan jejari yang sama. Okay, so kita tahu kalau kita ingin mencari apakah garisan di sini, kita boleh ringkaskan sebagai R theta, R d theta, seperti yang kita belajar dalam tajuk sebelum ini. Oleh itu, kita boleh menulis menjadi R kerana di sini adalah jejari R dan kita darabkan dengan alpha dalam bentuk radian. So, jadi kita menulis R alpha di sini sama juga dengan X campur Y dan kita boleh menggunakan trigonometri OB sin theta 2. So, jadi kita tengok sekali lagi membawa maksud R alpha di sini, okey, sama juga dengan jarak X yang dicampurkan dengan jarak Y, dan oleh kerana segitiga di sini adalah bersudut tepat, oleh itu kita kata kita boleh mencari jarak Y di sini dengan menggunakan idea sin theta di sini. Okey, saya harap pelajar dapat simak balik gambar rajah ini dengan rumus yang saya berikan. Oleh itu diringkaskan cerita, kita kata kita boleh menulis persamaan ini. R times alpha sama juga X campur Y sama juga dengan OB, maksudnya jarak daripada titik O ke titik B. Okay, ini 90 darjah. Oleh itu kita boleh menggunakan idea. Kalau theta di sini, kita boleh menggunakan idea sin. So kita menulis OB sin theta 2 campur OA sin theta 1. So OB ni adalah milik X. So Y adalah di sini. So kemudian kita boleh rearrange equation ini, kita bawa R ini ke sebelah, so kita dapat sebutan ini. So kemudian kita mengatakan bahawa nilai theta menuju kepada satu titik yang sama, iaitu theta di sini bergerak ke kiri, theta di sini bergerak ke kanan dan bertemu pada titik origin. Oleh itu kita boleh menulis sebagai theta 1 akan sama dengan theta 2 dan akhirnya akan menjadi theta sahaja. Oleh itu sekiranya theta menjadi constant,
Jadi kita tak perlu lagi menulis sin theta 2, sin theta 1. Memadai untuk kita menulis sebagai sin theta sahaja. Dan kita faham bahawa OB dan OA di sini sebenarnya adalah jarak. Dia menceritakan jarak O ke A dan jarak O ke B. Oleh itu, sekiranya kita campurkan OA campur OB, so sebenarnya ia menceritakan jarak antara A dan B. Oleh itu, di dalam rumus matematik di sini, perkataan OA campur OB kita tukar menjadi AB. Maksudnya jarak daripada titik A ke titik B. Okey, so jadi maksudnya kita tahu sekarang ni alpha sama dengan sin theta over R darab jarak AB. Oleh itu, kita masukkan di dalam sebutan ini. So, kemudian apabila kita masukkan, kita dapati bahawa nilai M di sini, kekuatan sink dan source adalah sama. Oleh itu, ia adalah constant. Jarak AB juga constant dan jarak 2 pi adalah constant. Oleh itu, yang berubah, kita kata, hanyalah nilai sin theta dan R. Okey. So, kita membuat sedikit evaluation. Apa yang boleh kita evaluate di sini ialah kita mengatakan bahawa nilai M dan AB di sini sebenarnya constant. So, nilai M darab AB mestilah constant. Dia tidak boleh kosong. Oleh itu, kita ubah sebutan M darab AB menjadi mu. Ataupun kita katakan sebagai strength of doublet. So, kita kata doublet pun ada kekuatan. Iaitu kita kata kekuatan sink atau source, nilai M tersebut didarabkan dengan jarak di antara dua titik tersebut. So, ideanya ialah A dan B adalah jarak di sini. Oleh itu, kekuatan ini kita kata akan berkait rapat dengan jarak. So, apabila kalau jarak semakin pendek, kita kata kekuatan akan menjadi semakin besar. Itu yang dimaksudkan dengan ayat tadi. So, kenapa kita kena ubah kepada bentuk mu di sini? Kerana kita tak nak matematik tersebut bercanggah dengan realiti. So, maksudnya apa yang dikatakan bercanggah dengan realiti ialah kalau kita terlalu stick dengan rumus M darab AB, satu ketika apabila titik A ini sampai ke O dan titik B sampai ke O, mereka berkongsi pada satu titik. Oleh itu, nilai jarak antara A dan B adalah kosong. So, jadi secara matematiknya, kalau kita darabkan kosong dengan kosong dengan M, dia akan menghasilkan nilai kosong. Tetapi secara eksperimental ia tidak kosong. Okay, so saya harap pelajar boleh faham. Secara eksperimen, kalau kita dekatkan lagi, kita dapati bahawa oleh kerana sink dan source berada pada jarak yang dekat, oleh itu kekuatan akan bertambah. Kalau kita dekatkan lagi akan bertambah. Tidak mungkin kalau kita letakkan dia pada satu tempat, ia akan tiba-tiba kosong, tiba-tiba hilang, tiada aliran. Okay, kita kata matematik telah menjadikan ia begitu. Jadi untuk mengelakkan, kita kata kita tidak boleh menggunakan rumus tersebut, kita ubah rumus M darab AB kepada satu lagi rumus, iaitu mu ataupun strength of doublet. Oleh itu di sini saya harap pelajar dapat tahu cara untuk derive yang ini, kerana yang ini selalu keluar dalam final. Dan seeloknya pelajar boleh hafal rumus untuk stream function untuk doublet ialah mu per 2 pi r sin theta, di mana mu di sini adalah strength of doublet. Jadi strength of doublet ini akan diberikan dalam soalan. Okey, kemudian kita cuba mengira komponen velocity. So, oleh kerana kita menggunakan R dan juga sin theta, oleh itu kita perlu menggunakan Cauchy-Riemann equation untuk polar coordinate. So, jadi untuk mencari UR di sini, kita menggunakan d psi over R d theta. Dan kalau kita buat, kita boleh dapat nilai ini. Dan untuk U theta di sini, kita menggunakan negatif d psi over dr. Dan sekiranya kalau kita bezakan, kita boleh dapat U theta sama juga dengan mu over 2 pi r square sin theta.
Oleh itu, resultant velocity kita boleh cari dan kita boleh dapat nilainya adalah mu per 2 pi r square. Seterusnya, velocity potential kita boleh cari seperti ini. So, untuk velocity potential, sekiranya pelajar ingin mengeluarkan rumus ini, sila lihat nota yang terdahulu. Kita boleh menggunakan idea daripada nilai U dan nilai U theta di sini. UR dan U theta, maknanya kita ada komponen velocity. Kita boleh menggunakan Cauchy-Riemann equation, kita boleh mendapat nilai V. So, saya harap pelajar boleh mencuba di rumah. Okey, sekiranya pelajar ingin menukar polar koordinat kepada Cartesian koordinat, ia akan menjadi seperti ini. Okey, di sini cara untuk menukar R ialah kita imagine kita ada satu bentuk bulatan dan titik ini kita kata kita akan kenali dia sebagai R. Oleh itu nilai R di sini akan R kuasa 2 akan sama dengan X kuasa 2 dicampurkan dengan Y kuasa 2. Kerana ini adalah nilai Y dan ini adalah nilai X. So, itu yang dimasukkan ke dalam equation dan akhirnya kita dapat sebutan ini. Okay, walau bagaimanapun, sekiranya pelajar membuat doublet tersebut berdasarkan paksi yang berbeza. Okay, paksi X di sini, okay, dia akan menjadi seperti ini. Tetapi sekiranya pada paksi Y, ia akan menjadi paksi di sini. Okay, tetapi di dalam buku teks selalunya kita akan hanya menunjukkan calculation untuk paksi X. Okay, kenapa? Kerana sekiranya kita ada masalah untuk paksi Y, kita kata awak ubahlah coordination awak sendiri. Maksudnya, kalau katakan awak berdiri di sini dan permasalahan tersebut berdasarkan paksi Y, okay, cara yang terbaik awak pindahlah ke kedudukan ini supaya awak melihat paksi Y tersebut sebagai paksi X. Oleh itu, kita boleh selesaikan dengan menggunakan rumus paksi X. So, nilai idenya sama sahaja.